kepada Cikgu Farida. Kami mahasiswa-mahasiswi daripada Universiti Pendidikan Perancis pada hari ini akan menjadikan satu pertemuan lah, di mana segala apa yang terkandung pada hari ini ialah atas tugasan wawancara ini desain guru profesional tadi. Jadi kami telah memilih cikgu supaya kami menjadi model untuk desain guru profesional lah. Tentu saya tidak tak tulis dia dia. Cikgu tak juga. Sihat. Kalau siap kita boleh buat soalan pertama boleh? Boleh. Untuk soalan pertama, boleh cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu? Okay. Assalamualaikum dan terima kasihlah kerana nak menemukan cikgu pada pagi ini lah. Sebenarnya cikgu sendiri daripada latar belakang pendidikan geografi lah. Dulu saya juga pelajar STPM, lepas tu melanjutkan pelajaran ke UKM lah dalam bidang sarjana muda geografi dan minor saya antropologi. Tapi saya minat cikgu kan. Jadi lepas tu saya memohon khusus perguruan lepasan ijazah dan saya ditawarkan ke mata perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani pada tahun April 94 lah, dan saya tamat Julai 1995 dan dengan diploma saya tu cemerlang lah, dan saya dapatlah mengajar. Posting saya yang pertama pada 1995 lah, bulan Julai. Saya mengajar lah, saya memang minat mengajar lah. Masa di universiti pun saya mengajar kat UKM tu, tapi saya mengajar potongan cemas. Sebab saya laju latih bulan sabit merah lah pada ketika itu. Jadi masa tu saya dah mula mengajar potongan cemas. Lepas tu saya minat lah mengajar tu, saya terus memohon lah. Dan akhirnya saya posting 1995 lah. Dari segi latar belakang keluarga tu, saya datang daripada keluarga nelayan lah. Sebab ibu Anifah, bapa saya di Yan, Sungai Yan, tepi laut lah. Mak saya tak bekerja lah. Dan saya pun membesar ikut tepi laut tu lah, mencari ketam, udang kan, untuk menyara hidup tu biasalah. Kawasan saya tu special sikit lah, dia ada sawah padi juga, jadi saya manage kedua-dua lah, laut dan darat. Dan itulah sebab sedikit lah. Dan sekarang saya dah 28 tahun lah mengajar. Itulah. Saya tak tahu sebab apa lah kamu pilih cikgu, tapi saya cuba lah bagi yang terbaik untuk kamu kan. Okay, itu sajalah. Ada nak tanya lagi tentang latar belakang posting pertama tu geografi di sana? Masa posting yang pertama saya ikut saya punya tisas Timatak dulu, iaitu pengajian Melayu dan geografi. Ijazah geografi kan, tapi bila nak buat diploma tu saya pengajian Melayu dan geografi. Jadi masa saya posting, saya dah suruh ajar masa Melayu, geografi. Tetapi sebagai guru, kita macam bersedia mengikut arahan pengetua dan mengikut keperluan ketika itulah. Jadi masa mula-mula kita mengajar, ni cikgu mengajar tu ada juga sejarah, tak ada cikgu. Jadi diarah mengajar sejarah. Tu kan tak ada cikgu sains, ajaklah sains tingkatan 1. Jadi kita gunalah apa pengetahuan yang ada kat kita ajar. Dan tahun bila tu cikgu sastra tingkatan 4 tak ada. Jadi kita cuba membantulah. Masa tu ajak campur-campur lagi awal-awal tu. Sampai ada cikgu tahun 1997. Masa tu cikgu pengajian am dia ada anak Sarah. Dia tak cukup cikgu ketika itu. Dia pengetua mengarahkan saya ajak pengajian am pula. Jadi dari 95 sampai 97 ni lepas 96 tu saya ajak campur-campur sejarah, sains, BM, Geog kan. Dan pada awal 1997 saya ajak pengajian am tu masih bercampur lagi BM, Geog, PA. Tiga masa tu banyak kan. So last sampai sekarang kamu tahu kan, bila cikgu dah ajak tingkatan 6, dia ada penjawatan tingkatan 6 kan. Jadi mulai 2012 memang ajak tingkatan 6 semua lah. Tapi sebelum tu dari tempoh yang 7 sampai 2011 tu kan masih lagi bercampur lah. Jadi saya akan ajak BM tingkatan 4, BM tingkatan 3 atau BM tingkatan 5. Kadang-kadang ambil Geog, Form 4, Form 5 macam tu lah. Tapi Geog tu saya sekejap saja sebab banyak keperluan pada BM dan pengajian am. Macam
sekarang start yang 2012 hingga sekarang cikgu sepenuhnya lah pada pengajian ARM semester 1, semester 2 dan semester 3. Okey. Okey, ada lagi tentang latar belakang saya kok cikgu tertinggal sebab kita tak planning kan yang keperluan kamu. Balik soalan kedua boleh? Boleh? Okay, soalan kedua, boleh tak kami nak tahu mengapa Cikgu Faridah, apa faktor Cikgu Faridah menjadi cikgu? Pertama, saya suka berkongsi. Saya suka macam sifat cikgu sendiri. Kalau saya tak jadi cikgu pun macam cikgu suka berkongsi dengan orang lain, kan? Tak tahulah, satu sifat yang kita kata bila kita mempelajari sesuatu pun kita rasa walaupun masak ke ataupun benda-benda yang perkara baru kita dapat, kita mesti nak berkongsi dengan orang lain. Jadi sebab tu saya rasa guru memberi ruang kepada saya lah untuk saya berkongsi. Dan sampai sekarang pun cikgu kalau dapat apa ilmu berkongsi dengan rakan-rakan guru yang lain. Sebab sejak tahun 2005 pun cikgu diberi peluang menjadi jurulatih pengajian ARM bagi negeri Kedah kan. Jadi di situ cikgu ambil minat saya tu dari mula-mula. Saya suka berkongsi. Bukan berkongsi yang tak elok, berkongsi yang elok. Yang saya tak suka yang tak elok. Jadi apa saya dapat, even dalam sifat itu bersalah bila saya macam saya dalam perjalanan ke mana-mana pun jiran sebab apa, sekarang saya duduk dalam kereta api ke terbang kan, mesti biasa berkongsi. Contoh kalau even saya pernah jumpa dengan orang tua kan, dan dia sunyilah hidup dia macam mana dia nak isi, dan dia tak tahu kan. Kita mungkin aku pakai telefon tak pakai, dia kata buatlah download ni. Jadi cikgu kongsi, ajak dia kata, at the end dia akan kata terima kasih cikgu berkongsi dengan dia, at least dia dapat macam mana memenuhi masa ruang dia yang dia dah pencen kan, dapatlah. Jadi sifat saya berkongsi tu saya nak amalkan supaya macam kita kata berkongsi ilmu ni satu ibadah yang kita kalau kita buat dengan ikhlas kan. Kemudian satu memanglah of course kita rasa satu jadi cikgu juga kita dapat pendapatan kan. Dulu saya anak nelayan, jadi saya nak satu pendapatan yang tetap. Jadi kita ada azam lah untuk memperoleh pendapatan tu. Satu dia cabang dia cikgu lah kan. Kemudian orang kata satu cikgu ni satu ruang yang baik juga untuk kita orang kata buat sedekah jariah kan, membantu orang lain dalam berbagai aspek. Macam saya dalam di sekolah ni saya dapat bantu anak murid saya dalam berbagai latar belakang kan. Pada masa yang sama juga kita berkongsi ilmu dengan rakan-rakan. Hari-hari kita boleh menyeru orang kepada kebaikan kan. Dan bila kita jadi cikgu tu dari minat tu lah membolehkan kita menyampaikan apa kehendak yang perlu ada dalam kita punya profession. Tapi kalau tak minat boleh lah. Itu yang mencetuskan minat saya mula-mula lah. Jadi tu kan. Jadi saya cakap dari segi yang paling penting tu kita punya hidup lah, keadaan kan. Saya. Tapi yang penting saya punya minat tu. Suka bercakap, suka berkongsi. Jadi dalam kejayaan guru saya dapat peluang. Itulah Adam, itu tak banyak. Okey. Saya sekarang pada Aisyah. Aisyah. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada guru yang berjaya? Guru yang berjaya. Okay, kalau pada saya lah ya, saya tak banyak pengalaman. Tapi bila kita nak jadi cikgu, kita kena ikhlas lah. Pertama, ikhlas ya. Kita tak mau ada satu guru yang kalau kita bagi dia sikit dan tak satu tugas tambahan yang membebankan dia, tak boleh. Dalam kejayaan guru kita ada banyaklah tugas. Jadi kita kena ikhlas lah. Mai pagi-pagi ikhlaskan buat kerana Allah ya. Maka kita bila kita buat begitu, kita akan dapat tugas pun kita dengan keadaan yang sentiasa positif satu lagi. Dan bila kita ikhlas, kita dapat aura sentiasa positif. Bila positif, kita seronok buat kerja. Kan? Kita seronok buat kerja. Jadi tu perlu ada. Jangan kita pandang negatif dan pandang susah dah. Terutamanya bila kita buat kerja-kerja yang perkara baru bagi kita. Bila kita dapat tugas, contohnya kadang-kadang kita diberi peluang peringkat KPM atau JPM untuk buat tugas-tugas lain,
kita rasa susah, kita terus menolak, rugi lah. Tapi kalau kita bersifat positif, kita akan terima dan kita akan buat. Kan? Nanti tu kita ada sifat perlu bertawakal lah. Maksudnya kita doa lah. Kan? Doa supaya Allah bagi kita idea, bagi kita apa-apa orang kata lintasan yang kita boleh melakukan kerja kita yang baik. Kan? Biasa positif. Dan dalam kerja cikgu ni juga kita ada kemahiran berkomunikasi. Kita nak pergi, kita ada klien kita pelajar saja. Kita ada kawan, kita ada pihak atasan, dan kita ada pihak-pihak berkepentingan yang lain. Kemahiran berkomunikasi ni penting. Kita kena jagalah ucapan kita, tak bolehlah menyinggung hati orang lain. Cara kita berhubung tu penting. Bila kita berhubung dengan baik, kita akan wujudkan suasana yang baik. Kita elakkanlah fitnah, elakkan orang kata mengadu domba ataupun mengata orang lah, istilah yang kasar tadi. Sebab apa? Setiap orang cikgu rasa kita ada, setiap orang ada kelemahan, setiap orang ada kekuatan. Dalam kita membina pasukan kita ataupun bekerjasama, berkomunikasi tadi, kita pilihlah yang positif. Yang buruk je kita jangan, kan? Barulah kita boleh pergi jauh lagi. Tapi kalau kita melihat yang ni tak mau kawan, yang ni tak mau kawan, tak mau kita hanya buat prasangka, tak boleh lah. Jadi dalam kita nak berkomunikasi ni, kita tak boleh lah nak ada wujudnya prasangka kepada orang lain, kan? Itulah. Kemudian of course cikgu tu mesti ada sifat sabar. Sebab apa? Kita mendidik pelajar daripada pelbagai latar belakang. Pelbagai latar belakang. Sebab ada keluarga yang miskin, ada keluarga. Jadi kita tak boleh sisihkan mana-mana pun. Sebab apa? Tak ada kesamarataan tadi, kan? Kita kena jaga benda-benda tu. Jadi macam-macam kerana belajar. Itu yang menjadi cabaran kat kita lah setiap kali kita buat, kan? Jadi jangan barang lah. Jangan gunakan istilah-istilah yang orang kata, sebab bila orang tak sabar ni, dia akan keluarkan istilah-istilah yang kata kat pelajar tak baik. Sebab kalau mereka pandai perkataan mereka sekolah, jadi kita didiklah dengan perkataan-perkataan yang mendoakan mereka. Macam cara kita dengar, kan? Kamu akan menempuh lagi jalan tu. Jadi sentiasalah. Kamu mungkin ada pengalaman juga, kata-kata yang cikgu yang mungkin menyakitkan kita, kita elakkan hal tu. Kalau cikgu guna konsep pujian lah, kan? Anak dah macam mana? Cantik kan? Ini macam mana jawab dia. Okey, bagus macam tu. Selalu bagi pujian. Kalau dia salah pun kita akan panggil dia di belakang lah. Belakang, jangan marah depan-depan. Sebab kamu akan ajak pelajar yang umur 18, kan? Tapi budak kecil sekalipun dia ada perasaan. Itu kena jagalah, sifat sabar. Okey? Lagi seorang cikgu juga, dia perlu ada sifat untuk apa? Belajar berterusan. Maksudnya kalau kita juga bidang kita, pengajian am ataupun pengajian Malaysia, bidang kita sangat dinamik lah dan berkembang. Jadi kalau kita hanya menggunakan pengetahuan kita setakat tu je, tak boleh lah, kan? Maksudnya kita perlu dari semasa ke masa kena ada sifat mengembang, membaca, baca buku, cari lagi ilmu-ilmu semasa yang kita boleh bawa kepada pelajar kita. Itu antara dia lah. Okay? Nak 20 minit lagi, banyak lagi sifat dia, kan? Baju antara dia lah yang penting-penting. Jadi yang seorang guru tu, pertama juga dia kena ada pegangan agama dia. Kalau kita sebagai orang Islam, dia kena semayang, dia kena ada sifat tu lah. Barulah membentuk sifat-sifat integriti yang lain. Bila dia ada ketaatan kepada Allah tu, maka dia tak buang lah, dia tak culas lah. Jadi dia tahu Allah akan tengok lah. Jadi dia tak masuk kelas ke apa tu, tak boleh lah. Kena jaga integriti. Sifat integriti, accountability, itu memang ada lah. Tapi berasaskan pada yang pertama tadi. Kan, pegangan Allah tu maha melihat. Cikgu punya pegangan lah. Bila saya pegang kat situ, maka kita tak akan culas pada tanggungjawab kita yang lain. Okey. Okey. Seterusnya, apakah kepribadian dalam seseorang sebelum masuk dalam bidang keguruan? dia kerana kalau kata macam tadi dia juga
kalau nak jadi cikgu ni dia kena ada lah, tadi dia kena mempelajari lah tadi kemahiran berkomunikasi, sifat-sifat tu dia perlu menguasai ilmu dia lah. Nah, kalau macam kita PA ni kena ada ilmu tentang tu lah, dan kena kalau kita nak kena ada buku-buku, kena cari kan, kena belajar. Lepas tu kita punya personality pun kena ada juga. Kalau mai cikgu bukanlah nak tunggu hasil juga hasil lawa, tapi kekemasan diri. Kena ada persediaan kan. Kadang-kadang pelajar dia tak mau cikgu dia selekeh kan. Dia suka, dia jaga penampilan, dia ada minat dia kan. Itu persediaan yang kita kata ringkas lah. Untuk jadi cikgu ni dia kena bersedia lah hadapi tugas kan. Lepas tu bila kita hadapi tugasan berat macam mana kan, kita kena bersedia. Tadilah sifat sentiasa positif, sentiasa berusaha ke arah yang lebih baik. Itu nak jadi cikgu perlu ada lah sebab cabaran tu semua ada. Sebab dalam bidang kejayaan cikgu dia ada banyak kejayaan lain. Ahli sukan kan, berani account semua kan. Sebab tu dia kena bersedia. Dalam tu juga ada amanah ya. Baik saya okey. Baiklah, saya beri kepada semua soalan. Apakah ciri atau sifat yang perlu disemai untuk memperbaiki kepribadian seorang guru yang unggul? Kalau kita kata guru yang unggul ni perfect lah kan. Jadi untuk kita jadi yang unggul tu kita kena perbaiki diri lah. Pertama kita kena tengok kerja buat kita lah. Dalam hari-hari ni apa yang kita tak buat lagi. Jadi kena renung lah. Hari-hari bila balik tu kita tengok apa salah kita, apa yang perlu kita baiki. Yang tu sifat muhasabah tu kena ada. Muhasabah diri kita kena tengok. Dan dalam kita mengajar kita akan nampak juga pelajar kita tak jagal mencapai tu. Situ kita akan menilai balik kat mana strategi kita. Nak membentuk peribadi kita kena ubah lah. Kita perlu kata mungkin kita kena buat sikap kita tu kita kena awalkan mai sekolah bimbing yang lemah kan. Kita kena tengoklah usaha-usaha kita tu. Kemudian untuk membentuk peribadi yang unggul bagi bakcik kita ni, kita kena sentiasa peka kepada keadaan semasa lah. Macam kita mengajar Malaysia ni kena peka. Maksudnya kita kena tahu apa yang terkini lah, perkembangan terkini dalam pengajian Malaysia ni, terutamanya kita punya sistem kabinet, kita punya sistem pemerintahan kita lah kan, dia ada perubahan-perubahan yang kita kena tahu. Kadang-kadang kita masih lagi nak memburai yang lama, padahal benda tu dah berubah lah. Sifat peka tadinya, peka kepada perubahan. Kemudian untuk kita jadi lebih unggul juga, kita perlu ada sifat kita bertanya kepada orang lain. Contohnya kita bila kita bawa posting tu, kita kadang-kadang tak tahu, kita hanya tengok atas kertas ni sukatan dia kan. Jadi apa yang kita belajar kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama kan. Jadi kita perlu bertanya kepada senior ataupun kita setiap negeri dia ada jurati negeri dia. Kita kena tanya supaya kita tak silap kan. Itu satulah. Kemudian sifat bertanya ni membolehkan kita menampung apa yang kurang pada diri kita. Kalau kita tak tanya nak apa bekerja tu, kadang-kadang tak tahulah ada komen muda tak communicate dengan senior kan. Tak boleh benda-benda tu kita elakkan lah. Sebab apa? Untuk mendapat kepribadian tu kita kena saling bekerja sama. Okay, lepas tu kita kena ada untuk jadi lebih unggul juga, kita kena membina satu kita tak boleh macam seorang-seorang berjaya, tapi kita perlu dalam team kan. Jadi satu sifat itu adalah bekerjasama. Kena ada sifat bekerjasama. Contohnya kalau kita di sekolah, macam cikgu di sini ruang dia tak banyak untuk pengajian am sebab kami hanya ada 2 orang cikgu. Tetapi mungkin adik-adik nanti akan pergi ke kolej-kolej tingkatan 6 kan, yang jumlah guru pengajar amnya lebih besar. Di situ sifat kerjasama antara ahli panitia khususnya pengajian am tadi
membolehkan mereka membuat pelbagai projek. Contohnya kita kata dalam panitia tu kita boleh buat modul-modul untuk topik mengajar ke, ataupun kita boleh guna satu PowerPoint untuk semester 1, semester 2, semester 3 kan, dengan adanya sifat kerjasama. Jadi dengan cara tu kita ada sifat untuk menambah baik daripada kerjasama tadi, kita ada sifat untuk menambah baik kita punya bahan PMP secara bulan. Kalau nak buat seorang-seorang boleh lah, tapi lambat lah. Macam cikgu terpaksa buat seorang lah. Seorang-seorang dia, cikgu yang lama tu ada seorang berdepan nak pencen lah, tinggal cikgu seorang. Nanti saya pula ada sifat untuk nanti pula saya akan membimbing baru lah. Itu antara dia. Jadi dari semasa ke semasa, sifat atau nilai-nilai positif yang cikgu kata dari awal, sabar, ada integriti, continuity itu perlu ditambah baik dari semasa ke semasa lah. Kita kita walaupun kita rasa macam cikgu dah 28 tahun 28 tahun dah ajar pengajaran, kita rasa ni lah kan. Tapi sebenarnya dalam kita punya pembelajaran kita tu makin maju kan. Jadi kita kena belajar juga macam mana kita membina modul secara online ke, ataupun bagaimana kita nak bersiaran di YouTube kan, ataupun kita nak buat TikTok lagi ke. Jadi semua tu untuk membentuk tu semua perlukan sentiasa, tadi kita kata sentiasa belajar. Buatlah kan sampai kita pencen lah. Jangan kata kita masuk ujung-ujung umur 50-an tak perlu belajar lah, tak boleh lah. Sifat itu perlu kita bina. Kita kena tengok walaupun kita dah nak pencen kan. Itulah antara okay? Apa pula sifat yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Sifat tidak sepatutnya ada pada guru ni banyaklah ya. Antara dia kita tengok kalau dia bersifat negatif langsung, orang bagi apa pun tak mau buat. Ada juga yang tak kita bagi apa pun tak mau buat, dia ambil kita semua tak tahu. Jadi akibatnya yang tahu kita buat ajar kan, dia tak membina kerjaya sebab dia tak mau cuba. Macam kita juga bagi tahu kepada pelajar, kita mencuba sesuatu yang baru. Dalam kerjaya kita pun sama lah. Bila orang bagi kita kena terima lah, kita cuba buat. Tapi sifat yang tadi yang kita pun dia elakkan, dia langsung menolak dari awal. Bila menolak dari awal, tidak memberi peluang kepada dia kita untuk pergi lebih jauh. Dia seorang cikgu dia perlu elakkan sifat tak masuk kelas lah, masuk kelas lambat tak boleh lah. Dia kena kritik lah, masuk awal, keluar tepat pada waktu dia lah. Dan dia macam tak boleh mengelak lah tugas-tugas yang diberi kepada dia. Dan seorang cikgu perlu elakkan sifat kata menenti pelajar, menggunakan bahasa yang besar. Ini akan meninggalkan kesan mendalam kepada rakan sejawat maupun kepada pelajar-pelajar kita. Kan? Kita ada sifat ataupun cara komunikasi yang betul tu yang kita dah pelajari, kita kena buat. Jadi perkataan-perkataan yang tak elok kita tak mahu. Kemudian sebagai seorang guru juga kita perlu elakkan orang kata pribadi yang tak elok lah. Kalau boleh, kalau cikgu lelakinya mokok lah, janganlah kan. Semua sifat-sifat tu kalau boleh elaklah, sifat-sifat negatif. Kalau perempuan pun dari segi pakaian kita kena ada elakkan pakaian yang mencolok mata lah. Itu sifat. Kemudian dari segi tanggungjawab kan, kita elakkanlah sifat orang kata cincai dan cincai. Buat kerja seperti melepaskan batu di tangga, tak boleh lah macam tu lah. Seorang cikgu kena membudayakan amalan kerja cemerlang. Kalau nak buat apa, buat bagi elok, tak mau buat lagi cincai. Jadi bila kita buat itu berterusan, kita akan punya kerja kita lawa lah kan. Sebab apa? Kita mengamalkan budaya kita, elokkan sikap-sikap yang terlambat, orang hantar semua last minute, tak mau lah kan. Kalau ni tidak menangguhkan kerja lah. Dan setiap jadual kerja kita jangan buat lambat-lambat, kita mesti tepati jadual. Itu antara dia lah. Kemudian elakkan sikap macam tidak ada sifat orang kata empati kepada pelajar. Kita
pakai ajak, pakai diktator saja tak boleh. Sebab daripada pengalaman saya lah masa mula-mula casting, kita pernah tanya kenapa tak buat buku. Kalau kita terus marah dia kan. Tapi bila kita tanya balik, rupanya dia dari keluarga yang miskin. Maksudnya hari tu mak dia bagi duit sikit saja. Dia boleh beli 5 buah buku saja. Jadi waktu cikgu masuk, itulah. Jadi dia kata apa? Buku dia minta maaf cikgu, dia budaknya balik. Dia kata minta maaf cikgu, saya tak dapat adakan buku cikgu sebab cikgu mak bagi saya boleh beli 5 buah saja. Sampai waktu cikgu dah habis. Jadi wajar tak kita tanpa empati marah kat dia? Tak boleh lah. Pada masa tu kita kena ada satu pertimbangan yang wajar. Macam cikgu hari tu bagi dia duit kat dia, kata cikgu beli buku dulu di koperasi. Sebab prinsip saya, kita ada prinsip. Kita kata prinsip cikgu tak boleh tak ada buku. Dia pun pergi beli. Dia pun tahu lah prinsip kita, mesti ada buku, mesti ada pen. Tak ada pen saya bawa tak penting kan. Jadi budak-budak rasa bahawa oh cikgu ni dia perlu hormat macam ni kan. Kalau sekali kita dah marah dia atau sekali kita tak mengajar, dia dah nampak lah macam mana peribadi kita. Jadi peribadi tu kena jaga, menepati waktu. Kita masuk dalam kelas jangan duduk sembang kosong. Kita ajak betul-betul dan kita menilai anak-anak kita tu kan. Jadi ada setengah dia tak peduli, sikap tak peduli. Itu kena elak. Sebagai cikgu, kita ada 30 orang pelajar, sikap tak peduli pelajar tu menyebabkan dia tak tahu nama budak. Bila tak tahu macam tu, sikap tak peduli ni menyebabkan dia tak boleh nak kontrol pelajar. Tapi kalau dia tahu semua, dia senang nak ajarkan, nak tarik si budak tu. Jadi kalau salah satunya, kita tahu nama. Kena elaklah sikap dalam orang tanya apa, tak tahu. Kita ini istilah dia mulalah kita nak kata tu budak yang kurus-kurus itu yang macam-macam kan. Kita tak, sebab kita tak kenal. Cikgu kena ada lah sifat mengambil tahu dan ambil berat jugalah. Sebab hidup kita ni ada yang sedikit, ada yang kaya kan. Kalau cikgu pun kalau masuk tu kena elaklah sikap tadi membezakan pelajar. Ada setengah cikgu dia suka hak kemas ya. Hak kemas dia tak suka, tak boleh. Kan ada kan dulu dalam kalangan sahabat-sahabat. Antara dia okey. Sepanjang 28 tahun cikgu berkhidmat ini, apakah cabaran yang cikgu hadapi sepanjang bulan sebagai seorang cikgu? Tak ada cabarannya. Dan cabaran kita nak pertama yang selalu kita hadapi ni macam mana kita nak maintain keputusan kan. Cabaran kita tiap-tiap tahun klien kita berbeza, pelajar kita berbeza. Macam mana cikgu nak pastikan pelajar kita semua lulus. Tu satu cabaran. Dan dulu tu tak apa, macam mana nak target berapa orang A kan apa semua tu. Yang tu memerlukan cabaran yang sangat besar. Dan cikgu kena satu yang paling perlu diberi perhatian dan cabarannya. Kemudian di sekolah juga cikgu hadapi cabaran dari segi ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Ni kan, yang ni saya kena bersemuka lah. Ada kalanya saya akan hantar berjumpa dengan pelajar berkenaan. Di sinilah saya akan mengesan kat mana kelemahan-kelemahan pelajar ni. Jadi cikgu akan panggil pelajar ni jumpa. Sebab ada ketikanya budak ni dia kejam. Jadi saya akan kena bagi reason pula kenapa kamu tak perlu bekerja lagi. Jadi sebelum saya atasi cabaran penting ni, saya akan jumpa lah pelajar tu dulu. Sebab kadang-kadang ada setengah pelajar dia memang betul-betul miskin. Dan kalau dia tak kerja, dia tak ada duit. Di situ saya kena guide dia bekerja, tapi macam mana dia nak belajar juga. Ada setengah tu kadang-kadang dia sengaja je nak pergi kerja untuk dapat duit lebih, tapi dari segi mak ayah dia okey. Di situ cikgu akan konsult dia supaya dia berhentilah kerja untuk kepada akademik. Macam tahun lepas saya dapatlah selamat beberapa orang budak yang mulanya bekerja. Bila saya buat apa aktiviti dia tak boleh main. Jadi bila saya panggil dia, jumpa saya balik dan saya bagi nasihat dia akor. Tahun ni dia dapat masuk ke UUM. Jadi saya nampak bila kita guide lebih awal, pelajar-pelajar ni boleh nampak lah cabaran tu. Dan setiap tahun cabaran ketidakhadiran pelajar ni mengganggulah prestasi akademik kita yang kita kena tangani lebih awal.
Kemudian kalau yang ketiganya kita tengok adalah sikap belajar lah. Sikap belajar kan, cabaran tu memang setiap tahun cikgu akan hadapi sikap belajar yang berbeza lah. Ada yang betul-betul teruk dari situ kita mengambil masa macam cikgu cabaran cikgu dah panggil budak berperingkat lah. Maksudnya ada masa cikgu panggil seorang sebab tak boleh semua sekali sebab nanti dia tak mau cerita kan. Dan saya kena ada integriti bila kita konsak dengan dia, kita tak boleh cerita dekat guru lain, anak murid lain, tak boleh sebab dia ada kerahsiaan kan. Itu amalan saya lah yang saya buat. Cabaran sikap belajar ni sebab kadang-kadang dia tak faham. Dia anggap kita tanam ni macam boleh senang-senang je kan, ataupun main. Jadi kita kena bagi tahu lah sebab kita sebenarnya kebiasaan kita dalam 4 bulan saja kena periksa kan. Jadi ada yang main-main kita kena betulkan. Sebab ada anak yang macam pembelajaran kita 4, 5 kena bagi kumpulan lah untuk pelajar-pelajar macam ni. Tapi kalau ada yang betul-betul dia ada target tak apa, minat tertanam tak tahu nak pergi mana. Setiap pelajar yang macam ni boleh menyebabkan kita kena ada buat guide lah, kita fokuskan. Itu cabaran yang perlu cikgu betulkan lah awal. Ambil masa dia nak tu naik ke tingkat 6 tu cikgu dah kena kesan di awal supaya saya dapat panggil tingkat demi tingkat. Itu antara di sekolah ni lah yang ada tu sebab kami pelajar ni datang daripada Kuala Salam, area-area nelayan, pesawat kan. Tak banyak lah yang ni yang bergaji banyak kan. Jadi datang belakang keluarga macam tu. Jadi cikgu kena selalu bagi motivasi lah. Okay. Yang lain tu cikgu rasa cabaran lain dari segi arahan-arahan pentadbiran tak banyak. Itu biasa, tinggal biasa sebagai seorang guru lah. Tapi yang penting cabaran pertama kita adalah memastikan anak-anak pelajar kita kalau boleh semua dapat masuk universiti. Dan itu target kita lah. Cabaran itu cikgu kena pastikan anak murid cikgu kalau boleh semua masuk universiti. Dan kita pernah dapat 1% masuk universiti daripada sekolah ni lah. Tapi setiap tahun nampak trend ni kadang 5-6 orang tak dapat masuk. Ada yang dapat tapi tak mampu. Ada itu. Satu saya punya cabaran kemudian pula. Cabaran dia adalah panggil balik budak-budak ni sebab budak-budak ni dapat result elok tapi tak masuk universiti. Yang ini trend yang cabaran yang cikgu hadapi 3 tahun belakang ni lah. Sejak kita ada COVID ke rumah ni kan. Jadi apa yang cikgu buat ialah panggil mereka, terangkan balik, hubungi balik universiti mereka kan. Maksudnya pada hari tu ada 4 orang lewat tak masuk, cikgu masukkan mereka lewat lah, hubungi balik universiti sebab mereka anggap masuk universiti pun tak ada kerja. Macam mana kita nak meyakinkan bahawa kerja tu siapa bagi? Allah bagi, mengajilah dulu kan. Jadi macam itulah cabaran cikgu yang saya kena tengok anak-anak kampung cikgu ni. Sampai mereka telak result pun kena tengok. Aku kata tugas cikgu itu lah ya. Kalau tidak, jagalah mereka tak pergi lah. Tapi kami ada ketikanya pernah hari tu semua pergi. Kalau kita seorang dua, tapi lately banyak sebab tak mau masuk. Tahun lepas pun tak mau masuk. Dapat result elok tak mau. Itu yang kebimbangan lah. Kamu nanti akan tengok macam tu lah. Okay. Harapan cikgu kepribadiannya perlu ada pada bakal cikgu. Pada kamu lah. Macam tadi lah cikgu ulang balik no. Kita kena pertama nawaitu lah niat. Niat nak jadi cikgu ni menjadi apa? Cari rezeki yang halal. Bila nak cari rezeki yang halal, kita kena ada apa? Tanggungjawab tu, tugas tu, setiap tugas tu kena buat betul ya. Tak boleh mengelak. Maksudnya buat kerja betul-betul. Amanah. Tak boleh masuk kelas lambat. Sebab apa? Kita makan gaji. Jadi orang kata ni tak halal tu yang maksudnya rezeki tak halal. Kita tak sedap benda tu kan. Kita tak buat. Itu sifat yang kena ada, yang kena nawai tu kita.
Kan awal tu kita nak bekerja tu kan, ingat maka kita kena cari rezeki yang halal. Tu memanglah semua orang yang buat haji tu memang kan. Lepas tu kalau kita akan tengok kepada kenapa kita jadi cikgu tadi, mestilah kita nak membina generasi yang hebat kan, nak jaga generasi pemuda negara kita tu. Jadi bila kita nak jaga mereka, kita bertanggungjawab membentuk mereka, kena sedap lah. Bila kita kena ada tanggungjawab tu, kita kena buatlah kerjanya bersungguh-sungguh. Kita kena ada masa bersungguh-sungguh ni macam mana? Kita kena nilai lah satu-satu yang semua ni. Macam mana keadaan mereka macam cikgu kata tadi. Hak susah kita kena bantu, hak kaya kita bagi motivasi kan. Yang bermasalah kita kena konsak. Dalam tu cikgu juga macam disiplin, cikgu buat bertindak sebagai kaunselor juga ada ketikanya, betul tak? Jadi kena ada tu semangat tu. Kadang-kadang sebenarnya dia ada waktu posting je. Dah dapat kerja dia tak nak buat, tak boleh. Kita dah pegang pada falsafah pendidikan tadi. Kita dah pegang yang penting pada ikrar guru tu. Nak membentukkan anak bangsa kita. Jadi di situ kena ada semua sifat tu. Dalam mana-mana pekerjaan pun, polis ke, cikgu ke, doktor ke kan, amanah kepada kita. Sifat tu kena ada kan. Tapi mana orang kalau kita amanah, dia buat. Dalam bidang tugas kita mestilah kita ambil tahu. Contohnya macam cikgu kita, cikgu baru dia baru posting, dia hanya tengok sekatan pelajaran. Pada masa tu kita kena bertanya orang lain lah. Kita mempelajari macam mana bentuk soalan. Sebab mengajar Malaysia tak lama, pengajian cuma beberapa topik saja. Tapi konten dari segi teknik menjawab kan, kita bersedia lah guru baru ni. Jadi kalau bersedia tu, dalam tugas seorang guru tu dia ada juga, dia memeriksa macam nak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dia memeriksa ketan kan. Sebab apa dia nak cari ilmu, kamu kena bersedia juga lah. Ada setengah dia mau mengajar tapi dari segi nak menguasai ini dia tak mahu. Jadi kita cuba, bila dah jadi cikgu baru tu, kita cuba kuasai bidang-bidang tadi. Bidang sukatan kita, bentuk soalan kita kan, nak memeriksa macam mana supaya kita dapat bagi ilmu yang betul yang sepatutnya pelajar. Dan setengah dia kata tak mau, sebab cuti nanti tak pergi melancong. Itu sifat tu tak elok lah. Walaupun kita kata kita ada hak, tapi namun sebagai seorang guru kita perlulah ada sifat tu lah untuk menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran kita. Kalau yang kalau kita kata tak ada sifat ikhlas, dia tak ada amanah, tak boleh jadi cikgu. Sebab apa? Bukan apa nak pantau dia sebenarnya, kena tengok jadual dia masuk ke, adalah sistem kita betul tengok kita mengajar kan. Tapi yang lain tu semua kita siapkan sendiri. Jadi kita kena tengok objektif pembelajaran kita, sukatan kita kan. Maka kita kena buat betul-betul amanah tadi. Kalau budak gagal pun kita rasa hati tu ada. Tapi tengok orang dia lena macam kan. Sama macam saya, macam kita di pengajian awam nanti kan, dia perlu macam buat pelajar kita lah. Kalau gagal kat mana? Kita kena pasti budak kita pengajian awam kurang-kurangnya dapat C untuk dia masuk ke IPT. Kalau dia dapat C tolak, dia tak boleh masuk lah. Kalau cukup risau, saya tak tahu mesti ada kan. Itu yang kita nak tangani. Ini sifat pertama tadi yang cikgu kata, niat kita lah. Kena betulkan niat. Tapi dah masuk, kena usaha. Jangan dah masuk goyang kaki. Ada kan? Ada. Jadi masa tu kena buat betul lah. Sebab kita nak dapat rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan menentukan seluruh hidup kita. Sama ada sejahtera tak sejahtera. Kalau tak halal ni macam lah. Cikgunya pegangan macam tu lah. Saya ingatkan sahabat-sahabat pun macam tu. Dalam hidup kita kan. Itu pandangan cikgu. Jadi saya nak tanya, nasihat cikgu pada kami sebagai usia. Lagi pos semester ni. Nanti kalau pergi sekolah tu kita tengok kemungkinan sebahagian kita akan dapat pengajian am. Kemungkinan juga akan dapat subjek-subjek lain. Sebab pengajian Malaysia dia belajar apa?
Acara geografi BM kan. Nanti masa tu konten dia berbeza kan. Jadi macam cik berbalik pada apa yang cikgu cakap tadi lah. Kita perlu menguasai konten. Bila kita dapat tugasan kita mengajar tu, kita perlu ambil sukatan, kita kena mengumpulkan bahan-bahan dan study lah ya, untuk kita mengajar dengan betul. Dan cikgu kata juga tadi, kalau kata kita mengajar benda tu kita baru, maka kita merujuk kepada senior-senior yang ada lah, kita banyak. Tapi rujuk jangan pegang buku saja, mesti pegang kepada sukatan pelajaran. Ada setengah ada pegang buku, jadi budak belajar dia kata ni ikut bab ni, tak boleh ikut sukatan pelajaran. Di situ kita kena ada sifat menimba ilmu, meningkatkan ilmu pengetahuan kita, menguasai pedagogi dalam bidang berkenaan. Sebab kalau geografi lain, sejarah lain kan, masa tu kita tak banyak belajar di universiti kan, tapi kita kena explore sendiri. Situlah kata sifat sentiasa positif tadi, menerima apa ilmu-ilmu baru tadi, berkongsi. Dengan cara itulah kita boleh kita tak rasa tak tension, sebab kita boleh belajar kan, belajar dan mengajar. Kalau kita rasa ada yang susahnya geografi nak apa kan, dia kena ada persediaan lah. Di situ kita kena sentiasa kata positif, mempelajari benda-benda baharu. Macam cikgu sendiri ocean geografi minat ajak pengajian ocean geografi bahasa Melayu, ajak pengajian am kan. Tapi dalam pengajian am banyak disiplin ilmu yang lain. Jadi salah satu dia cikgu kata saya sentiasa membaca lah, kan, menguasai ilmu yang baru, mengumpul maklumat. Jadi prinsip tu perlu ada pada cikgu lah. Jangan anggap kita jadi cikgu kita tak perlu dah belajar kan. Dan cikgu ni belajar sepanjang hayatnya kita mengikut arahan. Dan bila kita ada pentadbir kan, nanti di sekolah kita perlu akur lah pada pentadbiran ya. Kita kalau tak setuju bukan dalam keadaan yang orang kata perlu marah kan, tapi ada perbincangan kan. Kita dalam macam cikgu kata tadi, ada komunikasi yang baiklah antara kita. Jangan kita tak setuju kat sini, kita kata dia akan menyinggung kan. Jadi dalam kerja pun juga, kalau boleh sifat minta maaf tu sentiasa ada kan, walaupun kita tak salah, tapi kadang-kadang bila kita minta maaf orang akan sibuk hati kan. Kok minta maaf saya semalam tak dapat ini kan sebab ini, jadi saya cuba hari ni kan, kita rasa dia lebih confident kan. Jadi dalam jadi guru baru ni kita kena bersedia lah menghadapi situasi baru di tempat kita. Dalam di sekolah juga kita kadang-kadang ada juga kekurangan, kemudahan. Macam kami kita janganlah menurut macam-macam nak sedia kan. Kita redha lah, yang penting cikgu suka sifat redha. Maksudnya redha lah apa yang kita hadapi lah, kita cubalah sediakan seadanya kita supaya kita boleh berkhidmat dengan baik. Macam cikgu kat sini, kalau budak-budak ni kan kita buat semua tu cikgu salah kalah cuti kan, dapatlah beli ataupun kami share duit jadi benda tu dah tersedia. Macam kita di sekolah tak ada kan apa dalam satu kita boleh bekerja check out kan. Ni semua kita nak buat ni tak ada lah. Jadi sifat-sifat tu lah kena ada. Semua orang kalau dia muruk terlalu banyak pun tak lebih kan. Samping kita punya dari segi ilmu kena mantap lah. Komunikasi, lepas tu kita bersedia lah. Jangan rasa takut sangat. Ni apa, kita jadi cikgu ni rata nak kena pergi kan. Co-curriculum lagi, curriculum. Kamu ambil apa co-curriculum? Oh, tiga-tiga kena. Kalau badan BIFAH apa? Oh, pengakar. Semua pengakar. Macam mana? Macam mana? Oh, kelas habis. Pasukan pengalaman. Oh, ada pasukan pengalaman. Oh, saya dulu kat NOC juga sebagai pertolongan ahli pertolongan cemas lah. Maksudnya saya ditempatkan di asrama tu tak keluar lah. Sebab kita adanya ilmu tadi kan. Jadi yang ilmu co-curriculum dalam pelbagai disiplin tu kita kena bersedia juga lah. Contohnya kita dihantar ke kursus dan kita bersedia menghadapi perkara tu. Sebab kalau kamu ada sikap semua menolak,
Jadi kamu tak apa-apa. Jadi lebih baik kita mencuba. Orang kata boleh kita pergi. Tapi selagi kita ada ruang dan kelapangan, kita akan rebut peluang. Bila kita rebut peluang, kita bagi peluang kat negara kita, kita akan pergi jauh lagi. Sebab kalau kita duduk dalam ruang lingkup sekolah kita saja, kita tak dapat orang mengembangkan kemahiran kita. Kan? Tapi cikgu tak ada banyak pengalaman lah. Sebab saya ada 28 tahun di sekolah yang sama. Namun saya terima sebab klien saya berbeza setiap tahun. Dan saya bekerja dalam pelbagai orang kata bidang kerja lah, macam disiplin, pengawas, hukum, kurikulum kan. Jadi banyaklah bidang tu. Cikgu bekerja sama juga dengan orang luar kan. Macam kurikulum saya PISPA. PISPA kan. Budin dan PISPA lah ke dan? PISPA. Nombor anggota. Nombor anggota. PISPA. Saya juga PISPA. Jadi bila ada kalanya cikgu ada latihan luar, jadi cikgu pergi lah untuk ambil ilmu kan. Dan balik tu tunggulah boleh berkongsi dengan anak-anak pelajar di sini. Jadi sifat tu pernah ada, sifat ingin tahu, sifat kita meneroka benda-benda yang kita boleh berkongsi dengan pelajar. Tentunya dalam aktiviti pokok lah. Kan? Sebab pokok juga tidak ada 10% kan. Jadi kena ada, kita tak boleh cenduk. Itulah antara dia. Cikgu tak banyaklah betul-betul, tapi sifat saya suka bekerja bersungguh-sungguh lah. Memang bekerja bersungguh-sungguh lah. Setiasa masa saya kan, kalau saya bertanya saya cuti, saya tak tahu tarikh cuti. Maksudnya saya tak plan untuk cuti pun. Saya punya sebab jenis saya bekerja bersungguh-sungguh. Kebetulan memang tak ada siapa pun kat rumah nak jalan kan. Anak-anak pun dah besar, jadi saya banyak tumpuan kepada kerja-kerja menulis lah. Macam Siti nanti saya menulis lah. Kita bersedia untuk sesi akan datang kan, ataupun projek-projek akan datang kan. Dan saya jadi julatin untuk pengajian am negeri Kedah juga di 2023 dan 2024. Jadi cikgu kena buat perancangan dah. So cuti saya ni lah gunakan untuk masa-masa tu. Lepas tu sifat bersungguh-sungguh perlu ada. Rajin lah dah. Antara dia. Okey. Bagi tahun saya ini, kali apa perbezaan cikgu kali-kali. Cikgu doakan semua berjaya lah menamatkan pengajian dalam pengajian Malaysia ni dengan cemerlang lah. Dan seterusnya dapatlah menempatkan diri lah dalam bidang perguruan khususnya. Dan cikgu berharap bila kamu macam cikgu kata tadi menjadilah guru yang hebat, jadilah guru yang cemerlang. Maksudnya ada tanggungjawab untuk membina negara bangsa anak didik kita menjadi orang yang hebat juga. Jadi nak didik anak yang hebat, kita kena hebatlah. Jadi rebutlah peluang-peluang yang ada sebagai guru cemerlang, ataupun rebutlah peluang-peluang yang ada kita menambah pengetahuan, menjadi cikgu yang boleh menjadi orang kata sumber inspirasi lah kepada anak muda kita. Kadang-kadang dia belajar sebab cikgu dia kan. Jadi kalau boleh kita nak ke arah itu. Dan kita kena menjadi seorang guru yang memahami kandak-kandak dasar pendidikan kita ya, supaya kita boleh bawa negara kita ke depan lagi. Jadi kita bekerja sebagai guru untuk membina bangsa Malaysia yang cemerlang. Itu besar tu tanggungjawab tu. Jadi kalau kita ingat yang tu, kamu kena menjadi orang yang hebat. Jadi lakukanlah tugas kita tadi penuh amanah. Tanya Allah buat betul-betul untuk membina rakyat kita yang baiklah, mudah insan kita. Kamu tahu cabaran mudah insan kita lawan ni kan, perubahan akhlak. Jadi kamu perlu memainkan peranan yang penting ketika itu. Jadi cikgu harap kamu mantapkan diri kita dengan ilmu, dengan pegangan agama yang kukuh dari kita tahu untuk mendepani masalah-masalah dalam sistem pendidikan kita, untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berjaya. Tenang lah. Lepas tu bila lepas main kat cikgu pun dia tanya jadi cikgu hebat lah, jangan jadi cikgu malas lah. Cara dia lah. Okay. Jadi cikgu doakan agar semuanya berjaya lah, insyaAllah.
Itu saja, ada lagi. Ini itu saja daripada kami. Kami ucapkan terima kasih sebab cikgu sediakan masa yang kurang. Cikgu berikan hadiah sanggup korbankan masa untuk kami. Semoga kami dapat belajar something daripada cikgu dan kami juga dapat aplikasikan di masa akan datang lah. Lepas tu kalau cikgu rasa nak cari cikgu ganti, sila. Cikgu tahun tu mengajar. Tahun depan kot Cikgu Zuhairi pencet. Dia tak tahu dia tadi dapat ke tak. Tapi kalau Tak payah. Macam kalau kata aku ganti, tengok kalau kekosongan baru ada. Sebab itu ada seorang nak ganti kan. Tapi Cikgu Zuhairi pencet tahun 2025 awal. Bulan 1 kan birthday dah. Pencet baru ada kosong. Kosong kalau cikgu lain tak ada